ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan, pada kuliah yang beberapa bulan yang lepas saya ada membincangkan berhubung dengan Israiliyat, bagaimana riwayat-riwayat Israiliyat itu boleh mencemarkan tafsiran-tafsiran terhadap Al-Quran, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat yang terdahulu yang bersumberkan daripada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Bani Israel, yang mereka ini terkenal dengan suka mengubah cerita dan watak, bahkan mengubah inti kandungan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Dan kita ceritakan pencemaran itu, dan saya sebut yang lepas ialah kisah Luqman. Bagaimana kita patut melihat kepada kisah-kisah Al-Quran, jangan bergantung dengan Israiliyat. Kerana Israiliyat ini dia mempunyai kesan yang negatif. Kadang-kadang dia tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tapi kadang-kadang dalam banyak keadaan dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan ia boleh menyebabkan seseorang berpaling daripada cerita yang betul. Sebab itu banyak, hatta yang tidak Israiliyat pun banyak kisah-kisah yang tidak sahih. Kadang-kadang ia bertebaran di kalangan orang ramai, dan orang ramai menganggap itu sebagai benar. Tadi saya tengok TV pagi, ada cerita penceramah-ceramah tentang cerita Alqamah, yang kononnya tidak boleh mengucap ketika hampir meninggal disebabkan kerana ibunya tidak redha kepadanya. Dan kemudian Nabi SAW menyuruh mengumpulkan api untuk membakar. Kisah ini sebenarnya tidak sahih, didhaifkan oleh para ulama hadis riwayat ini, dan ia mempunyai kesan yang negatif. Adakah boleh satu orang yang ibunya murka padanya, dan pada akhir hayatnya dalam keadaan demikian datang satu ustaz suruh kumpul lebak kayu api bakar dia, berdasarkan meniru cerita itu? Kalau kita nak tiru perbuatan dalam kisah itu, Nabi suruh bakar dengan kayu api, nyalakan dan bakar dia. Adakah perbuatan itu boleh ditiru? Kita tetap tidak sahih cerita itu. Tadi dia menyelitkan lagi beberapa episod yang lain yang tidak wajar diperkatakan pada khalayak umum, nanti yang demikian itu disangka oleh orang awam. Dan hadirin hadirat sekalian,
Demikian itu, maka kita kena hati-hati dengan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran ini, supaya kita terikat benar tentang ketulinan maklumat itu daripada Quran dan daripada Sunnah. Saya ingin bawa pagi ini ialah perbincangan berhubung dengan kisah Qarun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 76. Saya ingat tuan-tuan ada Quran, dan ambil je Quran di belakang. Saya ada. Siapa yang tak ada, dia ambil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menyebut, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu litanu'u bil usbah ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. 76. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun, kana min qaumi Musa, adalah dia daripada kaum Musa. Qasas, surah Qasas 28. Qarun adalah daripada kaum Musa. Al-Quran tidak menceritakan adakah Qarun ini anak saudara Nabi Musa seperti yang nota kaki dibuat dalam Quran terjemahan itu. Quran tak cerita. Nota kaki itu berdasarkan riwayat Israiliyat. Quran kata dia daripada kaum Musa, yakni dia daripada Bani Israel. Adakah dia anak saudara Nabi Musa? Adakah dia pak saudara Nabi Musa? Adakah dia sepupu Nabi Musa? Itu semua tidak memberi apa-apa kesan kepada cerita. Kita dah bagi tahu pada siri yang lalu, Quran hanya memberikan fokus kepada sesuatu yang memberi manfaat kepada jalan cerita. Sama dengan kisah Luqman yang kita baca dulu. Walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkur lillah. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman hikmah agar dia bersyukur kepada Allah. Dia tak cerita Luqman kulitnya hitam, gelap, tebal bibirnya, ini semua tak cerita. Israiliyat cerita. Kerana kalaulah Luqman itu hitam pun tak memberi apa-apa manfaat pada kita, kerana kita kalau putih apa salahnya? Kalau dia pendek pun tak memberi manfaat pada kita, kalau kita tinggi tak ada kena-mengena dengan cerita. Demikian kalau sekiranya dia anak saudara ke dia sepupu tidak ada memberi manfaat pada cerita, maka Quran tak beri fokus dalam hal Israiliyat. Cuba memanjang-manjangkan perkara yang tidak ada kepentingan. Saya bimbang takut ada yang baru datang. Israiliyat ni kita dah bincangkan hari itu, iaitu cerita-cerita kaum Yahudi, di mana Al-Quran bila turun ia bersih. Cumanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Ahlul Kitab, mereka ada kisah-kisah para Nabi yang diambil daripada sumber kitab-kitab mereka yang lalu. Kisah-kisah yang ada pada mereka itu sebahagiannya benar, sebahagiannya ditokok tambah. Jadi bila mereka dengar cerita Qarun umpamanya, mereka kata, oh inna Qaruna kana min qaumi Musa. Maka kana min qaumi Musa tu maksudnya sepupu dia kata. Itu tokok tambah dia. Boleh jadi tokok tambah itu betul, boleh jadi salah. Sebab itu kita tidak mau jadikan pegangan. Tapi ada banyak juga tokok tambah yang kita confirm salah, kerana ia bertentangan dengan Quran. Dan ada tokok tambah yang betul, kerana sama dengan inti kandungan Quran ataupun hadis.
Namun sumber-sumber ini dinamakan dengan Israiliyat. Bila kita ingin tafsirkan Quran, kita ingin Quran ini bersih dari Israiliyat. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun terdiri daripada kaum Musa. Tak payah kisahlah siapa kedudukan dia, yang penting dia Bani Israel. Fabagha alaihim, dia melampau ke atas mereka, yang kita atas kaum Musa. Menurut cerita Israiliyat ni, menurut cerita Yahudi, yang ni yang banyak dicerita dalam buku-buku, kononnya Qarun apabila Nabi Musa nak kutip zakat pada dia, dikira-kira zakat dia banyak, dia tak mau bagi. Bila dia tak mau bagi, dia upah seorang perempuan supaya perempuan ini mengaku telah berzina dengan Musa. Menurut riwayat Israiliyat, bila Musa keluar untuk memberikan ucapan di khalayak orang ramai, menceritakan tentang haram zina dan seumpamanya, kalau siapa yang berzina kita ambil tindakan, Qarun tanya, macam mana kalau kau sendiri yang berzina? Musa kata, aku sendiri? Ya, aku ada bukti. Dia keluarkan perempuan berkenaan. Ini cerita orang Yahudi. Bila keluarkan orang perempuan berkenaan, Nabi Musa minta supaya dia mengaku betul-betul bersumpah dengan nama Allah. Akhirnya perempuan ini dalam ketakutan, dia kata, sebenarnya Qarun bagi duit kat aku supaya aku mengaku. Nabi Musa sujud syukur kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala izinkan Nabi Musa untuk memerintahkan bumi untuk mengambil tindakan pada Qarun. Dikatakan maka tenggelam Qarun pada seperingkat demi seperingkat sehingga ke pinggangnya, sehingga ke tengkuknya. Dan Nabi Musa kata, siapa yang bersama dengan aku datang pada aku, siapa yang tak sama aku kekal duduk bersama dengan Qarun. Pasal pada awal ramai Bani Israel sokong Qarun, semua orang lari daripada Qarun, tinggallah 2 orang, jadi 3 dengan Qarun. Ini cerita Bani Israel Yahudi. Tenggelam dia merintih-rintih merayu pada Nabi Musa. Nabi Musa teruskan dengan permohonannya, dan dia ditenggelamkan oleh bumi bersama dengan hartanya. Dalam riwayat Israiliyat, kononnya Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, Musa engkau ni kerah betul. Kalau sekiranya dia minta kat aku ampun macam tu, aku ampun dia. Kau tak ampun dia. Kononnya. Kita kata riwayat ini Israiliyat. Tak ada bukti yang sahih daripada Quran, dan tidak ada bukti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang Yahudi menceritakan demikian. Boleh jadi benar, boleh jadi salah, boleh jadi tokoh tambah yang dikaitkan dengan para Nabi. Yang penting Qarun daripada kaum Musa, fabagha alaihim, dia melampau. Tengok Quran simple, Quran senang saja. Dia cerita perkara yang mustahak cukup. Qarun daripada kaum Musa, Allah Ta'ala hantar Musa, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Kami telah hantar Musa dengan ayat kami dan kekuasaan yang nyata, bukti yang nyata, ila Fir'aun wa Haman wa Qarun, kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Mereka semua kata ahli sihir lagi pendusta. Cukup. Tak payah ambil lah cerita lain daripada Quran. Dan saya pun sebelum nak masuk cerita ni, nak nasihatkan kita semua. Bila kita dengar orang berceramah, kita mesti minta pada dia, nasihatkan dia. Jangan ustaz bawa satu cerita yang tak tahu daripada mana datangnya. Benda ni dia boleh memberikan kesan yang negatif. Kadang-kadang ia memperbodohkan banyak perkara dalam agama. Malam tu saya ada cerita tuan-tuan pasal cerita lucu makan buah apple kan. Cerita-cerita macam tu dicerita dalam masjid, dia tak tahu kesannya sangat negatif. Dan cerita-cerita macam pagi tadi saya dengar, bila kawan tu tak boleh mengucap, mak dia ambil wuduk dalam bekas titik air dalam mulut. Hal yang sedemikian itu tidak diruwayatkan
tunjuk ajar itu daripada mana-mana sunnah sehingga untuk dilakukan, melainkan jika dia kena penyakit ataupun dia kena ain. Itu ada dalam sebahagian riwayat. Dan ibu dia tak redha pasal mana dia diderhaka ibu dia kata saya maafkan awak. Kadang-kadang orang Melayu ni Islam suruh taat dari ibu bapa, tapi kadang-kadang ibu bapa juga kena tahu berapa hakikatnya. Kadang-kadang dia sebut kat mak dia, tolonglah halalkan air susu yang diminum. Air susu tu tidak perlu diminta halal, memang kewajipan ibu pun menyusukannya. Bahkan kalau dia tidak menyusu itu, dia menyanggahi Quran. Kita kadang-kadang mencampur adukkan sentimen kemelayuan itu dengan nas-nas syarak. Halalkanlah makan dan minum. Isteri minta pada suami raya-raya kan, benda nak halal, kalau dia tak bagi, dia yang haram. Memang nafkah tu tanggungjawab dia. Apa benda pula nak minta halal daripada dia? Kadang-kadang sentimen itu kan tidak sama dengan kehendak agama. Apa minta halal? Ayah halalkanlah. Tak. Tapi dia minta maaf, dia tertindakkan saya yang salah. Ya betul. Ayah pun minta maaf kerana kurang menekankan perkara agama dalam mendidik engkau. Ya betul. Wa atainahu minal kunus, kami berikan kepada dia minal kunus, daripada kans, daripada pembendaharaan. Yakni kami telah memberikan kepadanya pembendaharaan harta. Ma inna mafatihahu litanu bil usbah, yang mana kunci-kuncinya sungguh berat untuk dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Idh qala lahu qawmu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, ketika kaumnya berkata kepadanya, jangan kamu terlalu suka. La tafrah, jangan kamu suka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang gembira. Sebenarnya farah ni gembira, bukan bangga. Tapi maksud di sini bangga. Tapi perkataan farah ni saya akan menguraikan. Tuan-tuan, Qarun menurut tafsir ayat ini, kuncinya berat untuk ditanggung oleh orang-orang yang kuat. Berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Kunci ni lebih kurang besar mana? Kita sampai sekarang orang cakap harta-harta Qarun. Harta Qarun. Walaupun dia jumpa di belakang rumah dia, Qarun mati di Mesir, tetap dapat milik kepada Qarun. Harta Qarun kan. Qarun tak tahu apa pun. Kunci itu mungkin sebesar ibu jari je. Bayangkan kalau kunci itu sejumlah manusia yang begitu besar, ramai, berat nak tanggung kunci. Harta agak-agak besar mana? Harta banyak mana? Al-Imam Fakhrul Razi, dia berfikir tentang ayat ni. Dia kata perkataan kunci di sini mungkin ia bermaksud harta itu sendiri. Kerana kita tak boleh fikirkan, kalau sekiranya katalah 50 orang tanggung kunci, harta kalau satu negeri pun kunci satu gedung, tak ada orang harta macam tu. Kalau lah kata emas pun tak ada negeri yang banyak tu. Jadi perkataan kunci di sini pada sebahagian ulama tafsir, ia bermaksud harta tu sendirilah. Harta dia, pemilikan harta tu, barang yang berkunci tu, kalau nak ditanggung oleh sejumlah orang yang ramai, sangat berat. Yang penting kaya lah Qarun. Quran nak gambarkan dia kaya. Banyak benar harta benda Qarun tak penting, dia tak bagi tahu. Dan kita tak payah pergi tanya. Seperti mana jangan kita buang masa dengan tafsir-tafsir, minta maaf, tafsir-tafsir Melayu sebahagiannya, yang pergi menekankan soal yang tidak ada penting. Tongkat Nabi Musa datang daripada mana? Maka dengan itu berpusing-pusinglah tafsir itu menceritakan, tongkat ini daripada jenis kayu ini, daripada kayu ini, datangnya daripada syurga sekian-sekian. Ia membazir masa pada tempat yang demikian.
Kerana ia melupai sebenarnya kejadian mukjizat tidak berkaitan dengan jenis tungkat, tetapi ia berkaitan dengan kebesaran dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia cuba nak kaitkan bolehnya Musa memukul laut dan belah laut ini disebabkan jenis tongkatnya. Itu Israeliat punya cara fikir. Bila sampai ke harta benda Qarun, tak payah nak fikir apa jenis harta, dia kaya sudah. Bukan kau nak pergi cari, dia kaya sudah. Tuhan bayangkan harta dia sangat berat untuk dipikul oleh sejumlah manusia. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaum dia berkata la tafrah, jangan kamu suka. Innallaha la yuhibbul farihin, Tuhan tak suka kepada orang yang seronok. Tuan-tuan, agama ni larangkah kita suka? Kita suka farah ni, suka, gembira. Agama larang. Agama tak larang. Quran sebut tempat yang suka, wa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari kemenangan tentera Rom, orang mukmin suka. Farah yafrahu mu'minun. Apa maksud suka? Bila kita tengok dalam Quran, rupanya suka ni boleh dibahagikan kepada dua. Suka dalam Al-Quran ini, satu suka biasa, kurnia Tuhan, kita suka, alhamdulillah, Tuhan bagi. Satu suka yang membawa gembira, yang membawa kepada rasa bangga dan takabur. Yang ni yang Qarun ada, yang ni yang kaum dia larang. Saya buat contoh yang ni berpuluh tempat saya selalu ulang. Agama ini dia tak larang kita daripada apa? Menikmati nikmat. Dia tak larang. Tapi dia larang kita takabur. Banyak benda yang halal boleh bertukar menjadi haram hanya semata-mata kerana niat dan takabur. Banyak benda. Pakai kereta mewah halal pada segi syarak. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan dan rezeki yang baik untuk hamba-hambanya, tak boleh haram. Sebab tu kita kata hadis bohong, hadis palsu yang menceritakan kononnya Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak pasal dia kaya sangat. Dalam Fadailul A'mal tu dibaca hadis tu. Saya kata pada jamaah tabligh, berhenti daripada membaca hadis. Syekh anda salah ketika memasukkan hadis tu. Ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan Imam Ahmad mengingatkan tentang rawi yang tidak dipercayai dalam itu. Ia satu persendaan kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf belanja harta pada jalan Allah punya banyak. Hadis tu kata dia masuk syurga last dan merangkak pasal kaya sangat. Bayangkan kalau orang kaya zaman sekarang masuk syurga macam mana. Ia satu anti kepada pembangunan ekonomi orang Islam. Saya bukan marah pada jamaah tu, saya suruh buang hadis tu lah. Saya kata ini boleh membunuh diri anda dan membunuh umat anda. Jika anda membacakannya, mereka mendengar bertalu-talu, lalu mereka jadikan anti kepada dunia ini, lalu mereka membiarkan dunia ini kepada orang lain. Kalau mereka biarkan dunia ini orang lain menjadi kaya, di samping mereka menguasai dunia, cerita lain. Para sahabat dulu tak kaya individu mereka, tapi masyarakatnya kaya, kerajaannya kuat, dan mereka menguasai pentadbiran dunia ini. Tapi bila anda tinggalkan dunia dan anak isteri anda dan keseluruhan, anda baca pula hadis ni, sahabat yang dijamin salah seorang 10 yang masuk syurga pun masuk syurga last, merangkak. Anda bayangkan bagaimana pemikiran anda terhadap harta, kemana nak perginya sistem ekonomi Islam dan sistem
sistem berbagai-bagai soal pentadbiran harta yang disebut dalam syarak. Kenapa Allah memotong tangan pencuri dan mengharamkan harta pusaka diambil dengan cara yang tidak betul? Harta tidak diharamkan oleh Allah, tapi Qarun suka yang membawa kepada takabur. Siapa ada kereta mewah, alhamdulillah, Tuhan kurnia kat dia. Tapi kalau ia memakainya supaya untuk menunjukkan kepada orang ramai, inilah aku, bertukarlah perkara yang harus menjadi haram. Bukan saja haram, tetapi senarai perkara dosa-dosa besar dalam agama. Kerana titik tolaknya adalah ketakaburan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada ketakaburan. Satu orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Satu orang lelaki yang suka pakaiannya cantik dan kasutnya cantik. Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik dan sukakan yang cantik. Tetapi al-takabbur batrul haq wa ghamdun nas. Dalam hadis Muslim, ketakaburan itu ialah menolak kebenaran dan rasa hina orang lain. Oleh kerana dia kaya, orang cakap benar pun, siapa kau nak cakap dengan aku? Siapa kau nak bangkang aku? Siapa kau nak kata aku silap? Hanya semata-mata bersandarkan kepada kekayaan hartanya dan melupai kebesaran Allah Azza wa Jalla. Demikian itu menjadi penyakit kepada kebanyakan orang yang berharta. Dia senantiasa wa ghamdun nas, dia senantiasa pandang orang lain lekeh pada dia. Dia menilai orang dengan harta. Demikian juga Allah Ta'ala memusuhi manusia yang menilai orang dengan harta. Tuan-tuan, siapa nak buat kenduri, kendara hebat-hebat, buat dia ada harta, pulang pada dia. Tapi jangan dia buat kenduri kerana nak tunjuk pada orang. Tak kalah taraf kita ni macam ni aja. Perkara yang halal disuruh oleh agama bertukar menjadi haram, bahkan senarai dosa besar. Dia nak buat rumah besar, dia kaya, buat. Dia sukakan perhiasan yang cantik, dia buat, dia ada duit. Tapi supaya orang menyatakan demikianlah kehebatan aku, ia bertukar daripada perkara yang harus, perkara yang mubah menjadi perkara yang haram. Kerana semata-mata niat. Ramailah perkara ini telah terkena pada orang. Terutama kadang-kadang kita nak tukar, mari hari raya nak tukar cantikkan lansir ke apa, kita punya hal. Nanti orang kata kita ni ada duit, tak buat ni. Nak dikaitkan dengan kesombongan kita. Kata kita suka yang cantik, Allah pun suka cantik. Kita suka orang datang rumah kita, melihat keadaan yang cantik. Alhamdulillah. Kurniaan Allah pada kita, dan kita bersyukur di atas kadar kurnianya itu. Gembira dua jenis. Qarun gembira yang ni. Sebab tu orang panggil kita datang walimah, wajib kita hadir. Tapi para fuqaha setelah menyesuaikannya dengan hadis-hadis Nabi, kata walimah yang hanya dijemput orang kaya, ditinggalkan orang miskin, kita tak hadir. Syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Dia panggil semua yang rank bagus-bagus saja. Tengok orang biasa di tepi rumah dia, tak panggil dia. Dia kata ini kalau datang berapa sangat. Ini perangai Qarun. Quran bukan nak cerita banyak harta dia, Quran nak cerita akhlak dia. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu rasa suka, bangga. Allah Ta'ala tak suka orang yang bangga macam ni. Tuan-tuan, syukur di atas apa yang Allah Ta'ala beri kepada tuan-tuan jika tuan-tuan memiliki harta. Jangan takabur. Tak masuk syurga orang yang takabur. Dan jangan pandang orang lain lekeh.
Nabi SAW bila datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, tuan-tuan semua tahu, datang kepada dia Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia buta, dia tak tahu ada pembesar Quraisy datang. Ya Muhammad, alimni ma'allamaka Allah. Wahai Muhammad, ajar aku apa yang Allah ajar kau. Ada pembesar-pembesar apa? Abu Jahal, Abu Lahab hebat-hebat ni. Nabi masam muka. Marah Abdullah ibn Maktum, ganggu dia bercakap dengan orang besar. Abdullah ibn Maktum buta, bukan dia nampak pun Nabi masam. Quran marah. Quran kata abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu sakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yadhakka. Tuhan kata berpaling dia dan bermasam muka ketika datang kepadanya orang buta. Manakah tahu, boleh jadi dia nak membersihkan dirimu. Dan diberikan padanya peringatan itu memberikan manfaat kepadanya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang rasa sombong bongkak, kau layan sangat dia. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak jadi masalah kalau sekiranya alla yazakka, kalau sekiranya dia tak membersihkan diri dia pun tak apalah, Tuhan kata. Dia sombong. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Adapun orang yang datang kepada engkau bersungguh-sungguh, dia takutkan Allah, engkau berpaling daripadanya. Kalla innaha tadhkirah. Tak, sama sekali ini satu peringatan. Kata Syekh Qutb, Tuhan tak pernah kata kat Nabi kalla seperti ini, seperti melainkan dalam ayat ni menjadi peringatan, jangan layan orang berdasarkan latar belakang. Nabi bukan nak harta Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi rasa-rasalah Abu Jahal ni, Abu Lahab kalau masuk Islam tu apa? Bolehlah sikit kot, ramailah kot orang ikut dia kot. Tuhan tak mau tengok di sudut harta dia. Tuhan mau tengok siapa yang ikhlas, kau layan orang yang ikhlas. Jangan layan harta dia. Dia buta, memang tidak ada sesiapa di belakangnya, tetapi hatinya bersih kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi lagi diberi peringatan dalam hal ni. Para pendakwah, jangan layan orang kerana hartanya. Mereka memang dia berdakwah kerana nak cari harta. Layan orang berdasarkan, kalau dia kaya dan kemudian dia bersungguh Islam, tak apa, alhamdulillah, kita layan dia. Kalau dia miskin, dia tak ada apa tapi kesungguhannya lebih daripada orang kaya, kita layan dia. Maka jangan orang dakwah itu hanya menerima jemputan yang berprestis saja, majlis-majlis yang hebat, meninggalkan tempat-tempat yang terpencil hanya semata-mata padanya tak ada nilai, dan berapa ringgit lah pun tu boleh bagi pada dia. Tapi oleh kerana dakwah itu menjadi mata pencarian, bukan menjadi punca menyebarkan agama, demikianlah keadaan kita. Maka kita ramai penceramah, kita kurang pendakwah. Tapi memang ramai orang zulif, pendakwah bebas. Apa yang dibebaskan kita pun tak tahu. Tapi sebenarnya kita ramai penceramah, pendakwah, dia pening kepala dia ni. Lepas dia ceramah, dia balik, dia fikir apa jadi pada orang tu setelah aku bagi tahu. Lepas pada ni macam mana lagi dia mereka dengan Islam, macam mana, apa pula tindakan patut kita buat supaya dakwah kita tersebar. Dia ambil pusing. Penceramah dia fikir lepas ceramah berapa ringgit orang bagi kat dia, lepas ni dia nak panggil lagi, kata boleh tak dia cakap benda ni, kalau saya cakap awak marah, awak panggil saya, kata kalau awak dah tak nak panggil, saya pun tak nak cakap bab tu. Itulah. Pendakwah no, you marah, you tak marah, yang benar saya cakap. Kita pernah pergi satu ceramah musim-musim sekarang, orang ada hantar soal nisfu Sya'ban misalnya, satu tempat orang bagi tanda, jawatan kuasa bagi saya, jangan jawab. Saya kata bahkan saya akan jawab.
Dan saya tak mahu satu sen pun awak punya. Saya akan jawab. Anda tanya, saya akan kata ia tidak ada dalam hadis amalan yang anda buat. Dan para fuqaha memfatwakan dengan fatwa yang keras. Kita jawab, kenapa ramai orang selalu memberi nasihat yang sama? Saya cukup marah nasihat tu. Entah jangan cakap benda nanti mereka tak panggil dah. Khalas ya akhi, dia tak mau panggil sudah. Pasal semua orang suka rasa dia makan gaji dengan orang. Dia tak makan gaji dengan Allah Azza wa Jalla. Qaum Qarun nasihatkan Qarun. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Tuan-tuan tengok ayat ni. Ayat ni asalnya dibaca pada Qarun. Sehingga ayat ni dibaca dalam TV kita untuk kata pada orang Melayu janganlah duk pentingkan akhirat sangat. Salah tu. Ayat ni asalnya dibaca pada Qarun. Qarun tu bukan dia penting akhirat sangat. Qarun tu pentingkan dunia. Allah kata wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu daripada kehidupan akhirat. Yakni hartamu tu first gunakan dia untuk akhirat. Itu dulu. Dan konsep ni kita kena faham. Akhirat luas konsepnya. Awak bagi makan pada anak awak pun akhirat. Awak tolong orang yang susah akhirat. Awak bayar gaji yang betul pada pekerja awak pun akhirat. Awak gunakan ia infak pada jalan Allah, ia adalah akhirat, bahkan ia tuntutan. Sebahagian kita kalau ditanya berapa banyak harta yang dibelanjakan untuk mempertahankan agama Allah, mungkin kadang-kadang sebahagian orang tak ada pun. Saya bukan tak setuju duit bubuhan tabung masjid, saya setuju lah. Tapi kadang-kadang saya tengok masjid hebat benar. Lampu dia saja boleh beli kereta perdana. Sedangkan perhiasan itu tidak disuruh di dalam agama. Ya, lampu tu mahal. Bukan ada apa kesan kalau lampu biasa pun. Lampu mahal, nak mengajar tak boleh. Tuan-tuan baca dalam kitab mazhab Syafi'i sendiri, fuqaha dia tak benarkan kalau sekiranya seseorang menggunakan harta wakaf untuk menghiasi masjid, dia kena ganti balik, dia kata. Dah baca kitab fiqh. Kerana dia kata hiasan-hiasan tu dia tak memberikan apa-apa kepada keimanan. Tapi masjid kena elok betul. Masjid kena elok betul. Tapi kadang-kadang dia buat yang begitu mahal, sedangkan fakir miskin di kalangan orang Islam masih ramai. Sama saja kadang-kadang dengan pengurusan zakat apa semua. Artis juga yang pergi bagi. Bunyi kutipan zakat berjuta-juta. Saya tak tahulah ke mana mereka pergi. Tapi kadang-kadang kita ni infak pada jalan, berikan wang anda kepada tempat yang membangunkan agama. Ada orang minta, tapi jaga-jagalah juga, jangan sampai ditipu lah. Kadang-kadang banyak pula atas kesempatan tu manusia ni menipu. Tapi anda jaga. Orang nak sebarkan buku percuma, bagi kat dia. Buku apa anda nak sebarkan? Dia nak sebarkan tentang buku tentang salat Rasul, tentang apa. Berapa kos ada? 10,000 pencetakan, saya bagi 2,000. Itu ilmu. Orang baca dapat pahala, anda dapat pahala juga dengan pengetahuan dia. Dan alhamdulillah saya tengok orang Arab di Teluk ramai buat benda ni. Dia suka kalau wangnya diberikan untuk sebar bahan maklumat ilmiah. Cetak percuma bagi ke orang, cetak percuma, maka orang dapat banyak ilmu hadis Nabi, tafsir, banyak-banyak orang dapat. Kita tak suka macam tu. Kita kurang, kita bagi. Tak apalah, masjid tu bukan saya tak boleh, tapi pihak pentadbiran mesti betul lah dalam hal.
Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari apa yang Allah bagi kepada kamu daripada kehidupan akhirat. Baru yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib kamu daripada dunia ni. Bukan dia kata carilah harta benda dunia, jangan kamu lupa nasib kamu di akhirat. Dah. Carilah apa yang Allah kurniakan kepada engkau dari kehidupan akhirat. Jangan kau lupa bahagian kamu di dunia. Kita sekarang sedang terbalik ni. Dia kata carilah dunia, akhirat pun jangan lupa. Itu world juga, akhirat juga tu. Bukan itu, dia hendaklah satu orang mukmin yang berjalan di atas muka bumi, qulubuhum mu'allaqatun bil akhirah, hatinya bersangkutan dengan hari akhirat. Subhanallah, saya lah, mungkin tuan-tuan juga, kita ni banyak ditipu oleh urusan dunia ini. Saya tanya satu orang, berapa umur anda? 60 tahun. Agak-agak berapa lama lagi anda rasa boleh hidup? Saya tanya dia, kalau tak tanya dia kata 60 tahun boleh lagi kot. Tak ada lah. Ya Allah. Tapi kalau tanya betul, dia pun insaf kan. Allah, abang saya tu meninggal dah kata. Dia kata, berapa meninggal abang? Umur 67 meninggal. Kalau ikut umur abang lebih kurang 67, 60 bulan, berapa 10 tahun dah. 10 tahun 60 sekarang. Tapi untuk 10 tahun itu kita tengok perjuangan dia untuk mendapatkan dunia yang 10 tahun itu sangat hebat. Sedangkan nak pergi ke akhirat itu sesuatu yang pasti. Dan semua orang tak ada lagi kita jumpa pergi kot jalan. Pakcik ni nampak tua, uzur berapa mak pakcik? Oh, pakcik ni 500 lebih. Tak ada. Habis tinggi 70, 80 tahun. Tak ada lagi manusia yang menafikan kematian. Pasti pun. Tetapi saya ditipu oleh dunia, barangkali tuan-tuan juga. Perjuangan untuk akhirat itu yang kita tahu panjang usianya, yang tak ada kesudahan, dengan kadar dunia yang singkat. Di sana, di sini sumbangan kita lebih besar daripada di sana. Hakikatnya pun. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi dapat yakinkan mereka tentang akhirat ini. Bukan mereka buang dunia, tak, tapi yakinkan akhirat ini. Kerajaan Islam dan pentadbiran Islam yang baik ialah mengingatkan ketika umatnya tentang akhirat. Ketika sahabat ingatkan akhirat, mereka menjadikan dunia berada dalam genggaman mereka. Sebab itu Khalid apabila pergi dengan angkatannya, kami datang dengan satu pasukan yang mereka itu mencintai mati seperti mana kamu mencintai hidup. Ketika slogan itu mereka seru, mereka adalah umat yang hidup dan umat lain yang mati. Ketika kita menyeru, kata Nabi kita umat akhir zaman, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia dan takutkan mati. Kita mati dulu sebelum kita mati yang sebenar, dan orang lain lanyak kita. Kita kata sahabat dah bahalah dia. Masya Allah mereka. Tidak kerana mereka tak ada bumi Iraq, bumi Syam, bumi-bumi ini semua adalah warisan daripada perjuangan mereka yang panjang. Ketika mereka melaungkan slogan akhirat, Allah telah menyerahkan dunia kepada mereka. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita ni terbalik. Kemudian orang penduduk Bani Israel yang ikut Musa nasihatkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buat baiklah macam mana Allah buat baik kepada kamu. Allah buat baik. Subhanallah, manusia ni bila dia takabur, dia tak rasa Allah buat baik dengan dia. Orang buat keluar derma,
Allah bagi pada orang ratus-ratus ribu kadang-kadang. Dia buat keluar dalam 3,000, 4,000, dia rasa beban. Subhanallah, ketika Allah bagi pada dia tak ada pun. Dari segi kelayakan solat dia pun tak sama dengan orang lain kadang-kadang. Bukan kerana kau solat banyak, tak juga kerana kau lebih bijak pada orang lain, tak juga kerana kau lebih rajin pada orang lain. Kurnia Allah semata-mata kepada kau. Kadang-kadang orang ni duduk jawatan dia macam ni, tiba-tiba Allah kurnia naik dia jawatan. Rezeki Allah menguji sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Tapi bila dia duduk di tempat tu, sombong benar. Dan bahasanya dia pun lain. Cuba anda tengok kepada orang yang, bukan saya bagi motivasi tentang keuangan, tentang apa kan. Bukan saya rasa salah, benda tu boleh lah. Tapi masa dia cerita teori keuangan, macam mana nak simpan duit tu, hebat benar tengok dia cerita. Dia tu sendiri berapa kali bangun dan jatuh, duit tak ada. Sebelum dia boleh jadi pakar tentang duit tu. Artinya, rezeki ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada manusia tidak ada. Nak cerita kerja rajin, mungkin orang kampung lagi kuat, bangun pagi, kerja lagi rajin, masuk hutan, toreh getah. Tapi Allah kadarkan untuk dia sehari RM20, RM50. Demikian rezeki dia. Satu orang pergi kerja pukul 10 pagi, ambil pen, sign saja, ini pendapatan dia lebih daripada itu. Rezeki dan kurnia Allah semata-mata, tidak kerana kelebihan entah pun. Alhamdulillah atas nikmatnya. Nak buat macam mana? Satu orang anak lahir dalam keluarga yang miskin, bukan dia yang pilih pun lahir dalam keluarga itu. Ketika dia lahir, dikelilingnya adalah ibu bapa yang miskin. Kalau manusia boleh pilih, semua pilih keluar daripada perut ibu yang kaya. Dan anak kita kaya, keluar dalam keadaan rumah yang kaya raya. Kurnia Allah semata-mata, tak ada lebih pun. Alhamdulillah. Supaya sebahagian kita insaf kepada sebahagian yang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah macam mana Allah buat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu cari, kamu buat kerosakan atas muka bumi. Jangan gunakan duit, harta, masuk pada Qarun, untuk jadikan manusia binasa. Bumi ini rosak, orang derhaka pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kadang-kadang orang minta derma kat kita, derma tak bagus. Biarlah, ambil RM10, pergi. Jangan biasa macam tu. Azam, duit aku 10 sen pun, 1 sen pun, namun untuk menderhakai Allah aku tak bagi. Bukan kerana aku tak ada, kata. Lebih pada tu ada. Untuk lain, orang nak makan, kawan nak belanja, kita belanja. Tapi nak ajak derhaka Allah, tak apa. 1 sen pun aku tak bagi. Kerana orang mari buat nak derma, pertunjukan-pertunjukan yang menyanggahi agama. Kita pun malas nak bising, ambil RM10 bagi. Pergi lah. Ngarut semua ni. Dia kata ngarut, dia bagi. Terutama kadang-kadang dia pejabat kan, member buat gini-gini, function gini-gini, campur lagi perempuan, dia minta kita juga. Kita kan puas mengelak kadang-kadang. Kita minta maaf lah Syekh, kalau intan nak minta belanja, you nak minta I belanja you RM20 pun belanja, tapi nak minta yang ni tak boleh bagi, kerana tak sama dengan prinsip I. You nak minta dia bukan tak boleh bagi, nak minta RM20 pun bagi, tapi bab lain, bab ni tak bagi. Penderian hak kita pun, siapa boleh paksa kita belanja harta? Wala tabghil fasadu fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka pada orang yang buat kerosakan. Tuan-tuan, maksiat adalah satu kerosakan, semua ni kerosakan. Tuan-tuan, kalau kita tahu begini, macam mana orang yang mengundi Akademi Fantasia? Berapa sen anda bazirkan untuk itu? Satu orang budak perempuan di Kedah undi RM2,000 duit bapa dia. Ada yang RM3-4,000 sepanjang musim tu. Dia temu ramah dengan bapa dia, tak apalah, dia kata budak-budak muda, gitulah dia kata. Subhanallah. Ada orang lain RM50 pun satu yang besar, anda beri padanya RM50, dia ingat anda berbulan-bulan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Buat baiklah macam mana Allah buat baik kepada kamu.
Jangan buat kerosakan atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang buat kerosakan. Qarun kata apa? Qala innama utituhu 'ala al-'ilmi 'indi. Qala innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi. Kata Qarun, sesungguhnya aku hanya diberi harta kerana ilmu yang ada padaku. Dia kata, aku kaya kerana aku pandai. Dan demikian jawapan kebanyakan orang-orang yang sombong. Mereka tak kaya kerana mereka tak pandai cari rezeki. Aku pandai, duit aku cari, ikut akulah nak belanja macam mana pun. Quran bukan mau kita tahu tentang Qarun, tapi ia mau kita tahu tentang satu watak. Yang watak ini mewakili sifat orang kaya yang sombong. Dan demikian sifat Qarun ini diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi. Mari yang lain pun taklah berapa jauh daripada Qarun. Bahasanya yang berbeza-beza, maknanya sama. Ini semua kerana kebijaksanaan aku. Ini semua kerana usaha aku. Ini semua kerana kepandaian aku. Qarun kata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat harta kerana aku pandai. Kerana aku ada ilmu dalam bab nak cari harta ni. Subhanallah. Kita tengok dalam Quran ni, watak manusia ni sama je. Dalam apa kes pun, orang baik wataknya sama je bagi setiap zaman. Walaupun pelakonnya berbeza-beza, tapi tindakannya sama saja. Orang yang mengikuti Rasul sama saja. Ujian yang datang pun sama saja. Walaupun datangnya mengikut zaman kemodenan ujian itu, tetapi bunyi ujiannya sama. Dan watak orang yang menekannya juga sama. Dan sikap orang-orang yang sabar juga sama. Setiap kali ditekan, mengadu dia kepada Allah juga sama. Sikap pemerintah, sikap Fir'aun, yang mana dengan kesombongannya sama. Setiap zaman datang Abu Jahal pun sama saja perangai. Sikap Qarun juga sama. Walaupun Qarun dah tak ada, tetapi orang yang datang kemudian sama. Bila kita cakap ni pasal tak boleh benda ni, yalah, you tak ada harta, you cakap gitu, I cari sendiri. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta kerana aku pandai. Tuhan kata, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara jam'a wa la yas'alu an dhunubihimul mujrimun. Allah kata, dan apakah dia tidak mengetahui sesungguhnya Allah telah membusnahkan sesiapa umat-umat atau orang-orang yang sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak menghimpunkan harta, dan tidak perlulah ditanya kepada orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Tuhan kata, Qarun ni dia tak tahu ke? Sebelum dia ni Tuhan dah musnah, dah lebih daripada dia lagi. Artinya kita kata Qarun kaya, Tuhan kata ada lebih kaya lagi pada Qarun ni. Walaupun kita sebut harta Qarun, seolah-olah Qarun yang paling kaya, Quran kata man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a. Ada orang yang lebih kuat dan lebih banyak harta, Tuhan sudah musnahkan mereka. Mungkin Fir'aun lebih kaya daripada Qarun, tak tahulah. Mungkin Fir'aun lebih kaya daripada Qarun. Lebih kuat daripada Qarun tentu. Cuma Fir'aun daripada suku yang lain, bukan Bani Israel, Qibti. Qarun daripada Bani Israel, daripada kaum Musa sendiri yang lawan Nabi Musa. Tuhan ingatkan awak, dia tak tahu ada orang Musa. Kita kalau kaya-kaya, yang sombong ada orang lebih kaya. Sebab tu saya suka ingatkan kes Malik Fahad. Malik Fahad tu walaupun apa kelemahan sebagai manusia, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia mau untuk meraihkan hari kematiannya, lebih besar pada pop dia boleh buat. Dia kaya. Tapi diuruskan dengan cara yang sederhana, sangat sederhana. Sama bagaimana diuruskan manusia yang lain. Demikian mereka mematuhi arahan para ulama dalam negeri mereka. Walaupun TV kita menyebut itu adalah pengurusan jenazah ala Wahabi. Kita ni biasalah, lain daripada kita salah.
Kita dah buat keputusan, kita betul, orang lain semua salah. Habis tu yang urus pegang jenazah, ikut dengan tentera apa semua tu, ala apa pula? Ala sunnah. Tapi kalau dia mau, Masya Allah, dia buat dengan sangat ringkas dan biasa. Dan tuan-tuan tahu ada padri daripada Itali yang masuk Islam kerana melihat pengurusan Raja Fahad. Kita ni tak ada sombong, rasa besar diri. Setengah orang mati tu letak pangkat-pangkat dia lagi. Tak ada dah pangkat-pangkat kau pun. Pergi. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang kepada kami bersendirian macam mana kamu diciptakan pada awalnya. Raja Abdullah, dia tak mau ayat dia cium tangan dia. Alhamdulillah, walaupun fuqaha ada pembincangan, tapi mencium tangan yang sentiasa itu menimbulkan ketakaburan dalam hati seorang insan. Ada hadis yang menunjukkan bahawasanya para sahabat pernah cium tangan Nabi, seperti hadis Umar yang mana dia menyebut apabila mereka pulang daripada peperangan yang mereka lari kerana strategi, orang ramai menyatakan mereka sendiri kata nahnu fararun, kami ni orang lari dari medan. Nabi kata bal antum akarun, bahkan kamu orang yang pulang, ataupun bal antum kararun, kata Nabi. Dan mereka cium, faqabbalna yadahu, kami cium tangan Nabi. Tapi Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dan Al-Muwafaqat menyebut bahawasanya bukanlah senantiasa sahabat tu selalu duduk cium tangan Nabi. Tak, ada satu dua kes mereka cium tangan Nabi. Kita tak boleh pula semua orang salam mesti cium tangan. Cium. Tak ada Nabi SAW buat begitu. Kalau pun nak dibenarkan, sebab tu Imam Malik membantahnya, kerana mereka tak tengok sahabat baru. Ada satu dua kes, antaranya Zaid bin Thabit mencium tangan Ibnu Abbas. Ya. Lain benda tu tak ada tengok Sayyidina Omar, orang pakai cium tangan Omar, benda orang cakap, tak ada. Kerana kalau itu berterusan menimbulkan ketakaburan. Kadang-kadang orang cium tangan-tangan orang-orang besar dan orang-orang politik, tidak kerana fuqaha kata boleh, kerana ilmunya, kalau kerana ilmunya, ataupun kerana kesalehannya, dengan syarat dapat dipastikan ataupun kita yakin ia tidak menjejaskan agamanya. Jangan lama-lama cium dia takabur. Kita jangan buat kat orang sampai orang jadi takabur. Agama, tokoh-tokoh agama bukan padri-padri yang nak jadikan diri dia sampai tak boleh dipertikaikan. Itu yang kita takut. Watak seperti itu bahaya. Kita selalu memberikan nilai kemaksuman pada orang agama sehingga mereka tak boleh dipertikaikan. Raja Abdullah buat satu tindakan yang baik. Kebanyakan raja mau dia dihormati, tapi dia seorang salam biasa. Kat negeri kita ni ramai pula yang kalut. Takut dia tak ada sempat nak cium tangan orang-orang yang dia ingin cium. Cium kita tu kadang-kadang tak ada pun. Masa duduk kat atas tu ramai benar yang ciumnya, turun ke bawah tak ada siapa cium, jalan pun tak ada. Nampak sangat cium tu kerana tak kerana kemuliaan, kerana harta dan pangkat semata-mata. Itu saya kata, kalau kita cium itu kerana sekali-sekala kita tak pernah jumpa dia orang alim hebat, kita cium dia sekali kerana kita rasa suka benar dapat jumpa orang alim ni. Alhamdulillah, mungkin tu termasuk di antara benda yang diharuskan oleh fuqaha seperti ini disebut oleh An-Nawawi. Tapi kita ni bila cium ni, cium dia ada projek ni, itu yang nama. Tentang kita disuruh bercita-cita, tapi jangan bercita-cita nak jadi orang jahat, ataupun cita-cita nak jadi orang yang Tuhan benci. Anak-anak kita tu, kita sebab tu kena larang dia pelekat gambar-gambar artis. Kerana demikian itu bercita-cita kepada orang-orang yang tidak baik. Hati-hati kadang-kadang Britney lah apalah pelekat. Tahu kita. Pelekat gambar nampak pusat Christina Aguilera apa lagi. Banyak lagi hafal kan. Takkan kita tak baca akhbar. Orang tak dengar baca soal akhbar. Jadi ahli akademik tak tahu dunia. Tapi yang pentingnya melekatkan gambar-gambar itu mempunyai unsur bercita-cita kepada watak-watak yang buruk.
Quran mengutuk orang-orang yang bercita-cita dengan tengokkan harta Qarun. Kalau lah kita jadi macam Qarun. Qarun ni hebat tau. Saya buat contoh lah, mana-mana kita datang satu orang ahli rasuah, datang kereta hebat mewah. Kalau kita jadi macam dia baguslah. Dengan kita tahu dia kaya kena rasuah. Nak buat apa? Kita tak cita-cita, kata jauhlah kita daripada jadi macam dia. Kaya pun kaya rasuah. Misalnya Al-Quran sebut hakikat ini kepada orang-orang yang mengidami supaya mereka jadi macam Qarun. Semoga alangkah baiknya kita diberi pada macam Qarun. Dia ada keuntungan yang besar. Hadzun azim. Quran sebut orang, tuan-tuan, begini, cara tengok pada isu berbeza berdasarkan orang latar belakang. Kita tengok perbuatan buruk, kalau kita ada iman, kita kata buruk, betul? Orang yang buruk tengok perbuatan yang buruk, oleh kerana dia buruk, dia kata cantik. Qarun tu, orang-orang yang gila dunia kata Qarun beruntung. Tetapi orang beriman kata, wa qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wala yulaqqaha illa as-sabirun. Berkatalah orang yang dianugerahkan ilmu, kecelakaan yang besar bagi kamu, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperolehi pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Ni Qarun keluar, dua kelompok manusia tengok Qarun berbeza. Satu gila dunia punya geng tengok, bagus Qarun ni, macam ni lah kita patut jadi. Satu kelompok lagi tengok Qarun, dia bukan tengok Qarun, dia tengok dengan geng-geng yang gila dunia sekali. Dia kata celaka kamu semua, aduhai rugi kamu. Dia kata balasan Allah lebih baik daripada apa ini semua jika kita beriman dan bertakwa. Ini, tuan-tuan, bila kita dakwah pada orang, kita betulkan persepsi dia. Sebab tu kita dakwah akidah dan fikrah, kita kata. Kita masukkan akidah supaya benda yang dahulunya dia nampak baik, dia nampak salah kerana akidahnya betul. Benda dahulunya dia nampak salah, bila akidahnya betul, dia akan nampak betul. Kalau kita berjaya membentuk manusia ke peringkat itu, anda telah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Sebab tu Quran kata, wa qala alladhina utul ilm, kata orang-orang yang diberi ilmu. Jadi bila kita dakwah pada orang, kita betulkan cara fikir tu. Ada orang dia dakwah, dia nak betulkan solat dulu, dia nak betul, tak memberi manfaat kalau anda tidak membetulkan cara fikir. Sebab itu kalau nak bentuk manusia, betulkan cara fikir dia, betulkan cara ia berfikir. Kita pergi cerita kat orang yang ni semayang ni kena buat begini, Nabi tak begini. Lama-lama dia kata, ustaz ni buat macam ni, kami tengok letih kita. Kita bagi tahu patut buat macam ni, dalam hadis buat ni, tapi ustaz saya buat begini. Sampai bila kita tak boleh betulkan dia? Betulkan cara fikir. Pakcik, makcik, tuan-tuan, solat ini kena diambil daripada Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Rasul, tengok solat macam mana kamu tengok aku solat. Jadi bila Rasul buat yang demikian, itu jalannya. Sekalipun ustaz, tok guru, maha guru dia buat, tidak ada nilainya dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila dia faham yang tu cara fikir dia betul, tak ada masalah. You bagilah hadis Rasul, dia amal. Kalau tidak, dia duk confuse itu. Hadis kata macam ni, siapa ustaz saya buat macam ni? Ustaz you tak maksum. Dia biasa saja terdedah kepada salah dan silap. Yang maksum hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita susah nak bentuk orang. Bila kita pergi ceramah, kita bagi tahu dalam hadis tak ada begini, amalan ni tak buat oleh Rasul. Dia kata kalau tak buat, takkan orang ustaz-ustaz kita buat. Pasal kita suka terus pada poin tak betul dia punya cara fikir dulu. Kita kata, tapi ustaz-ustaz tu sendiri masa ceramah dia kata, rojokkan kita Al-Quran dan Sunnah, dia sendiri kata. Tapi bila kita bahaskan masalah tu, kita kata ni nas sunnah, dia kata benda ni dah orang duk buat dah. Tak sama pula dengan kempen kau. Tak sama pula dengan kempen kau. Tuan-tuan, cara ini salah.
Sebab itu semua dakwah, seperti Islam menafikan dakwah kepada siasah sebelum dakwah kepada hidayah. Dakwah kepada untuk menguasai orang di sudut politik sebelum menguasai orang di sudut akidah dan pemikiran. Anda akan gagal. Bentuk fikrah yang betul, bentuk akidah yang betul terhadap umat, kemudian anda akan menguasai ekonominya, politiknya, semua urusannya akan, kerana cara fikirnya sudah betul. Inilah yang barat buat, inilah yang media barat buat. Dia ubah cara fikir kita tu, sehingga muzik tu kita rasakan hiburan tanpa sepadan ni. Kalau tak ada, maka bererti cacatlah hidup ni. Mesti ada. Maka mari tokoh agama macam mana pun, dia mesti cakap isu muzik dan isu hiburan. Padahal jika anda tak cakap pun tak mencacatkan anda. Kerana akhirnya anda terpaksa berfikir macam dia berfikir. Bukan anda menyuruh dia berfikir seperti mana dia sepatutnya berfikir. Islam tak anti hiburan, tak. Saya tak kata tak boleh hiburan, tak. Saya tak kata. Dengan garis panduan, ya. Tapi kita jangan setiap kali orang buat, kita buat. Setiap kali dia buat, kita. Dia guna perkataan teroris, kita pun teroris. Dia katakan dunia ni mesti ada macam ni, kita pun kata dunia mesti ada macam tu. Cuma kita nak islamiskan dia, nak mengislamisasikan dia. Kalau dia kata macam ni, kita ikut dia step by step. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikut langkah orang-orang yang sebelum kamu, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Semua kita ikut. Maka tak ada umat Islam punya program melainkan duk tunggu apa yang orang barat buat, kita nak buat macam dengan dia. Maka cadanglah pembacaan Quran ala Akademi Fantasia. Saya bukan kata tak ada alternatif ni, saya tak kata. Tetapi mengapa senantiasa anda bukan penghasil produk anda? Anda mesti mengikut orang. Tak, kita orang Islam ada identiti kita sendiri. Sebab itulah di antara perjuangan Islam itu mengembalikan siadah, dia panggil, mengembalikan kedaulatan diri, supaya anda merasai anda ada harga diri. Tapi bila anda merasa anda bangsa yang terjajah, anda, Ibnu Khaldun benar dalam hal ni. Kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimah Ibnu Khaldun, bangsa yang terjajah dan lemah itu senantiasa ingin mengikut bangsa yang menjajahnya dan kuat daripadanya. Bila kita rasa kita terjajah dan lemah, kita senantiasa apa pula mereka tu, tetaplah kita ambil. Walaupun kita kritik dia, kita kata dia zalim, dia bunuh orang Islam, dia bunuh orang Iraq, tapi kalau dia buat American Idol, kita pun buat juga. Kerana kita bangsa terjajah. Tuan-tuan, kita baca Quran, kita kena tahu, kita kena betulkan cara fikir ni, sehingga remaja kita mempunyai harga diri yang sendiri. Kita pergi tengok pakar motivasi barat. Bila dia nak motivasi barat, misalnya dia pasang muzik dan lagu-lagu tertentu. Maka saya tengok di Penang ada 2-3 orang pakar motivasi. Dia tiru, tak apalah, you pergi ambil ilmu motivasi tu kat negeri barat, tak apalah, saya boleh ambil. Tapi you mesti balik bawa identiti. Dia pun pasang main lagu tu. Pasal mana pasal setiap kali you pasang lagu ni? Dari masa saya belajar dia pasang lagu ni. Apa salah you buka, you perkenalkan Al-Quran, you tafsirkan ia dengan pada orang ramai, you ceritakan nas-nas Allah dan Rasul. Dia kata orang sekarang ni kalau kita cerita Al-Quran, ada orang dah tak minat dengan Islam ni. Sebab tu kita nak kena bawa mari benda-benda ni semua. Setelah you bawa benda ni semua, akhirnya apa jadi? Dia terus jadi minat dengan Islam? Atau apa? Ataupun dia sebenarnya setuju dengan you? Ini yang pendakwah keliru. Ketika dia ingin membawa mesej Islam dia cuba membaiki identiti dia di hadapan mata mereka, sehingga mereka itu suka kepadanya, bukan suka kepada mesej yang dia nak bawa. Tuan-tuan faham?
Akhirnya dia rasa, oh dia orang pun dapat terima saya. Dia dapat terima you, tapi dia tidak dapat menerima inti kandungan ajaran you. Sedangkan selama ini perjuangan kita bukan perjuangan untuk dia terima kita. Perjuangan kita agar dia menerima inti kandungan ajaran Islam ni. Kerana terlalu nak membaiki image di hadapan mata dunia, maka ramailah para pendakwah yang cuba memperkenalkan dirinya seolah-olah dia ni sebenarnya, saya tidak ekstrim, saya pun sebenarnya dapat terima apa yang you orang buat. Oh, dia pun akhirnya jemput you, dia pun terima kasih kat you, dia pun bagi, akhirnya you jadi liberal. Mesej yang you duk bawa tak sampai juga rupanya. Tuan-tuan, hendaklah kita bezakan ketika nak sampaikan Islam. Orang sedang terima Islam ke sedang terima you? Kita mau orang terima Islam. Bila dia terima Islam, dia terima you insya-Allah. Tapi kalau dia terima diri you, dia kata you baguslah, you ni tak keras sangatlah, you macam you lah orang cari, itu boleh, yang ni boleh, world juga, akhirat juga. Memanglah dia terima you, tapi dia tidak terima mesej Islam you. Realiti ini disalahfahami oleh ramai para pendakwah ketika mereka dikelirukan dengan isu mereka sekarang. Kita bawa Islam, awak terima Islam, alhamdulillah. Awak terima inti kandungan, alhamdulillah. Tapi saya setuju yang ustaz cakap, saya tak setuju dengan ustaz. Tak apa, alhamdulillah. Saya tak menyuruh anda setuju dengan saya menyuruh anda bersetuju dengan apa yang saya sampaikan. Ini lebih utama daripada untuk anda setuju. Ramai para duat pada zaman dahulu, para pendakwah telah dibunuh mereka, dipenjarakan mereka, tetapi risalah dan perjuangan mereka tidak pernah padam. Tuan-tuan kalau tengok cerita lain, Umar Mukhtar, kan ada Umar Mukhtar kata satu kata-kata dia nahnu lan nastaslim lan nadur wa lan namut fa'alaikum an tuharibu jail al-qadim wa ajyal allati tali wa imma ana satakuna hayati atwal. Dia kata kami tak akan menyerah diri masa hari dia kena tangkap. Kami tak akan dapat dimusnahkan dan kami tak akan mati. Adapun kamu bangsa Itali terpaksa memerangi generasi yang lalu diri dia dan generasi yang akan datang. Dan adapun hidup aku, ia akan terus menjadi hidup yang panjang. Syekh Qutb bila dia dihukum mati, dia kata pada hari aku dihukum mati ini, aku sedang melihat cahaya baru akan muncul. Ramai Nabi yang dibunuh, ramai para duat juga yang mati. Tetapi pada hari Imam Ahmad dihukum, disebat di keliling kota Baghdad, pena-pena para ulama terus merakamkan pendirian yang tegas mempertahankan agama. Walaupun Imam Ahmad akhirnya dipenjara dan diseksa, namun kalam perkataan Imam Ahmad tetap kekal. Arab kata al-baqa'u lil aslah, yang kekal akhirnya ialah yang terbaik. Ini kita mau duduk dalam fikiran kita, yang kekal yang terbaik. Kita teruskan. Pada hari kita teruskan, dunia semua tak mau. Ibn Taymiyah keluarkan fatwa dia dalam banyak perkara, dia dipenjarakan pada zaman dia. Pada hari ini tidak ada universiti yang tak pakai buku Ibn Taymiyah. Bahkan berapa puluh orang dah dapat PhD kerana mengkaji tentang hayat Ibn Taymiyah. Dan kerajaan-kerajaan Arab pakai fatwa Ibn Taymiyah. Ketika hari Ibn Taymiyah berfatwa talak 3 jatuh 1, dia dipenjarakan. Hari ini kebanyakan dunia Arab pakai fatwa talak 3 jatuh 1. Mati dia Ibn Taymiyah pada tahun 788 dalam penjara. Sebab apa tuan-tuan hal ini berlaku? Sebab ramai pendakwah ingin mengecapi keselesaan dakwah tu dia. Akhirnya saya dapat apa? Hal ini tak pernah ditanya oleh para nabi dan tak pernah ditanya oleh para pendakwah yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kita. Dan akhirnya Quran menceritakan, saya nak buka pada sesi soal jawab. Quran menceritakan bagaimana Qarun fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin
Maka kami benamkan Qarun serta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya golongan yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidak ada termasuk orang yang dapat membela diri Qarun. Dan hingga akhir ayatnya, insya-Allah tuan-tuan baca. Mudah-mudahan lain kali kita akan sambung, dan saya akan buka pada soal jawab, insya-Allah. Ini dah jelas dah. Tolong tu jelaskan apa sebenarnya nisfu Syaban. Apa? Ha? Tuan-tuan, nisfu Syaban ni banyak kali dah kita cakap. Nisfu Syaban, dari segi hadis yang menyebut tentang kelebihan malam nisfu Syaban, Tuhan ampun malam nisfu Syaban, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Hadis ini sahih. Yang tu dulu. Tetapi tidak ada suatu amalan khusus pada malam nisfu Syaban, baca Yasin 3 kali diikuti dengan ini, semua tidak ada sama sekali. Saya cadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak terima, banyak kali tuan-tuan baca fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatwa Mu'asarah. Ada soalan berhubungan nisfu Syaban. Qaradawi menceritakan sebahagian negeri yang buat baca Yasin 3 kali diikuti dengan sembahyang, diikuti dengan doa yang tidak ada asalnya daripada Quran dan Sunnah, dan bercanggahan dengan nas Quran dan Sunnah. Qaradawi kata perbuatan amalan menghidupkan nisfu Syaban yang sedemikian itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah sesat, dan setiap yang sesat masuk neraka, kata dia. Tuan-tuan pergi baca dalam fatwa. Terjemah dah pun fatwa semasa Qaradawi itu pun. Baca. Bukan saya sebut, dia sebut. Dia kata, nanti orang tanya macam yang saya sebut malam tu lah. Habis tu ustaz, semua untuk orang semayang di masjid masuk neraka. Kita kata masalah hadis yang menyebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fannar, bukan kita yang sebut hadis itu, Nabi SAW yang sebut. Yang kedua, macam saya kata, mari satu orang tanya kita, ustaz, saya ni semayang, memang saya semayang, saya tak semayang tahajud, semua saya semayang, cuma saya tudung saya tak mau pakai. Lepas tu kita tak boleh lah, tudung kena pakai lah. Tak pakai tudung macam mana, perempuan kena tutup aurat. Saya tak mau pakai ustaz, yang tu saya tak selesa. Tak boleh nak pakai. Habis saya masuk neraka. Dia tanya kita, habis saya masuk neraka? Kita kata nak masuk neraka tak masuk neraka ni, ini urusan Allah Azza wa Jal, bukan urusan timbalan ayah pin yang jaga pintu neraka. Tetapi di atas kes tak pakai tudung anda masuk neraka. Cuma neraka ni nak masuk dia ada kaitan dengan yang lain. Tuhan timbang pahala, timbang dosa, timbang itu. Mungkin kau lemah tudung, ada bab-bab lain Allah lebih di akhirat kelak, selamat engkau daripada neraka. Mungkin. Karena faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tetapi tak bolehlah kerana ada orang yang selamat, kita pun tak tahu di akhirat nanti, ada orang yang selamat disebabkan amalan-amalan yang lain, maka amalan yang kesalahan diampunkan oleh Allah Ta'ala menyebabkan kita kesalahan tu boleh buat. Mungkin tak orang yang minum arak masuk syurga? Mungkin tak? Mungkin dia minum arak, lepas tu dia taubat, ataupun dia dikenakan, dia sedekah pada jalan Allah, kemudian ditimbangkan banyak lagi pahala dia yang lain, orang menzalimi dia ke, timbang-timbang Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Mungkin. Tapi taklah berarti arak tu boleh. Itu kes yang berbeza. Satu orang dia langgar lampu merah, lepas tu kena tahan. Boleh tahan di depan dia tak? Pasal apa buat langgar lampu merah? Dia tahu ni anak saya sakit ni kan? Oh, dia pun tengok kesian, dia lepas dia. Dia pergi. Dia buat kesimpulan, sebenarnya langgar lampu merah ni tak apa kan? Boleh kan? Itu kes terpencil kerana disebabkan adanya andaian-andaian lain, you selamat. Tok Imam pergi tanya kita, saya ni jadi Tok Imam lama, tak tahu nak buat nisfu Syaban, ustaz saya masuk neraka lah. Kita pun tanya balik Tok Imam, Tok Imam selama ni duk rasa confirm dia kan masuk syurga? Mai kita lawan tanya. Dia dua tempat tu saja, tak ada pergi tengah-tengah. Saya tak pergi mana, syurga pun tak pergi, neraka pun tak pergi, pulau Tauman, tak ada lah macam tu. Janganlah tanya soalan macam tu, itu bukan urusan kita. Tapi ini hadis Nabi. Apa beza bid'ah?
Apa beza bina? Habis kenapa nak besar-besarkan sangat ni? Saya dah sebut pada tuan-tuan pada malam tu. Apa pasal nak besar-besar? Bukan kita nak besarkan. Tetapi saya sebut tadi, cara fikir. Seorang Muslim hendaklah meyakini sesungguhnya apa yang ditinggalkan oleh Nabi itulah yang terbaik. Cara fikir tu. Bila anda rasa anda boleh tambah, orang lain juga ingin menambah. Bila anda tambah nisfu Sya'ban, esok orang buat nisfu-nisfu yang lain pula. Cukuplah dengan Ahmad nisfu kan. Nanti orang akan buat nisfu-nisfu yang lain pula. Kesan yang buruk. Dia akan menafikan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kami sempurnakan untuk kamu agama. Sebab tu saya selalu baca riwayat Imam Malik dalam hal ni. Bila orang tanya Imam Malik, wahai Imam Malik, di mana saya patut memulakan ihram saya? Imam Malik kata, tabda'u min haitsu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berihramlah di mana tempat Nabi memulakan ihram. Di Zulhulaifah, di sana mula. Dia kata, dah, saya nak mulakan di Masjid Nabi. Masjid Nabi lebih hebat fadilatnya daripada Masjid Bir Ali, Zulhulaifah. Bahkan saya nak mula di maqam Nabi. Lebih hebat lagi. Imam Malik kata, jangan. Akhsha an tusibaka fitnah. Akhsha an tusibaka fitnah. Aku bimbang ditimpa pada engkau fitnah. Dia tak apa fitnahnya. Saya mulakan tempat saya tambah aja. Tambahan yang baik. Tengok cara fikir Imam Malik. Cara fikir ni yang kita nak. Kata Imam Malik, ay fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad sami'tu Allah azza wa jalla yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim. Apakah lagi fitnah yang lebih besar daripada engkau melihat engkau mendahului suatu kelebihan yang Nabi kurang pada kau? Dan ni kau rasa kau nak buat satu benda yang lebih baik, Nabi buat setakat tu je, kau nak buat satu lebih baik, Nabi kurang pada kau. Apa fitnah yang lebih baik daripada, lebih besar daripada engkau menganggap engkau ingin mendahului suatu kelebihan yang Nabi kurang pada engkau? Sedangkan Allah Ta'ala, aku mendengar Allah menyebut, jaga-jaga orang-orang yang menyanggahi Rasul, jangan sampai ditimpa kepada mereka fitnah atau ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Ulama-ulama menyebut bab bid'ah khas dan kitab hadis kebanyakannya. Habis pasal apa dia orang ni suka timbul masalah bid'ah? Tak, kita tak mau timbulkan. Kalau Nabi tak timbul, demi Allah kita tak timbulkan. Tapi Nabi bagi tahu, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup selepas aku ini akan melihat perbezaan-perbezaan yang banyak, khilaf yang banyak, pertelingkahan yang banyak. Nabi tak bagi tahu pertelingkahan saja, bagi tahu juga penyelesaiannya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin wa addu biha bin nawajiz. Tak cukup lagi. Nabi kata, pegang sunnah aku, pegang sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, gigit dengan gaham kamu betul-betul. Clearkan lagi. Iyyakum wa muhdatsatul umur. Jaga-jaga kamu jangan buat benda baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kerana setiap yang baru itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu, dia beri amaran pada kita. Kalau dia tak bagi amaran tu, kita pun tak mahu apa. Orang bukan suka sangat, kita pun tak mahu bagi tahu. Tapi dia bagi amaran tu. La samahallah. Imam-imam mazhab yang besar, mereka tak pernah melakukan bid'ah. Tengok amaran Imam Syafi'i, tengok amaran Imam Malik. Kalau mai satu orang buka mai selak-selak mai, ni ada kitab yang menyebut pada malam nisfu Sya'ban ni boleh buat sekian-sekian, kita habaq 20 kitab kita boleh bagi yang kata boleh buat. Tetapi kesemua hadis yang menyebut hal itu daripada Ali, padanya ada Ibnu Abi Sabrah, dan hadis itu adalah tidak benar di sisi ulama hadis. Dan ulama-ulama hadis bukannya tak reti sehingga mereka membid'ahkan hal ni.
Nak kira kitab yang saya sebut malam tu, nak kira kitab ada Ibn Ashur lebih hebat lagi, mufassir agung, ahli maqasidus syariah. Ibn Ashur kata wanita yang nerinya tak pakai tudung, tak pakai hijab macam ni, maka wanita negeri berkenaan tak wajib pakai hijab, hanya untuk negeri Arab saja. Kalau nak main, ada ulama yang sebut, semua bab ada ulama sebut. Astara ajak makan katak. Kita kata mazhab Malik kata makan anjing. Semoga imam-imam yang sebut Allah Ta'ala ampun mereka. Mereka tidak berniat untuk menyanggahi Allah dan Rasul, tetapi telah berlaku kesilapan dalam ijtihad. Maka kita yang datang kemudian ini mendoakan keampunan mereka, di samping kita meninggalkan pendapat-pendapat itu. Salatul Raghaib yang dibuat awal Jumaat awal pada bulan Rejab disebut dalam Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dengan kita menghormati Al-Ghazali dengan hormatan yang tinggi sebagai seorang imam di dalam usul, tetapi kita menyebut perkataan yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, Al-Ghazali itu telah memenuhi Ihya dengan hadis-hadis yang palsu. Bukan menghina Al-Ghazali, tak. Kita tahu Al-Ghazali tidak bermaksud nak bawa hadis palsu itu. Kalau dia tahu palsu, dia pun tak bawa, seperti mana kata Ibnul Jauzi. Kerana dalam Ihya ada bab melarang hadis palsu, ada bab. Tetapi telah berlaku kesilapan. Kerana Al-Ghazali bukan pengkhususannya hadis. Ini diakui oleh ulama-ulama yang mempertahankan oleh Al-Ghazali, seperti As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah mengakui hal ni. Al-Ghazali telah menyebut sembahyang raghaib Jumaat pertama pada bulan Rejab. An-Nawawi, ulama-ulama lain membantah, bahkan Nawawi bantah dalam syarah Sahih Muslim dengan begitu keras. Kata Nawawi, Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang buat sembahyang ini dan orang-orang yang merekanya. Sedangkan Nabi tak memberatkan kita mengkhususkan malam Jumaat dengan apa-apa salat. Dalam hadis Muslim, Tuhan ampun Imam Ghazali, dia imam kita, namun dalam bab ini kita kata ia telah membawa hadis yang keseluruhan ulama hadis tak dapat menerimanya, sehingga kan Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, alim dalam hadis, yang mentakhrij, mengeluarkan balik hadis-hadis Ihya Ulumuddin, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 806 Hijrah, juga menghukum hadis ini sebagai tidak ada asal baginya. Kita kata, kalau nak cari kitab yang kata, memang ada kitab yang kata, tetapi hendaklah kullu ahadin yu'khadhu wa yutraku kalamuhu illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diterima dan ditolak cakapnya melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam tu saya sebut lagi bab mendatangi isteri pada duburnya. Ada qaul yang disandarkan oleh sebahagian ulama. Ibn Arabi menyebutnya dalam Ahkamul Quran, dan qaul itu disandarkan pada Imam Syafi'i rahimahullah, qaul qadim. Di atas maksud ayat Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Imam Syafi'i, imam yang mulia, nasir sunnah, pembela sunnah, beliau tidak maksudkan, tapi ketika itu beliau disandarkan kepada beliau dan selain daripadanya. Namun saya kata mungkin telah tersalah faham daripada Imam Syafi'i. Tidak boleh mendatangi isteri pada duburnya kerana nas daripada Nabi SAW. Kalau nak cari ulama yang ada kata, memang ada, tetapi bila dah ada nas Nabi, kita anggaplah para ulama itu mungkin semasa ijtihad itu telah berlaku kesilapan. Tuhan ampunkan mereka dan ampun kita juga. Tuan-tuan, dalam masalah ni kalau tak betulkan persepsi ni, susah. Kita kata hadis, kita tak ada. Dia kata ada, orang kata ada. Ada kitab dia umar. Kita kata memanglah kalau nak umari kitab sampai bab tak pakai tudung pun ada kitab. Astara awak keluar tu kitab belakang. Tapi bukan begitu cara berfikir yang betul. Cara yang kita Tuhan rahmat semua para ulama. Mereka meninggalkan jasa. Demikian Allah Ta'ala suruh kita mendengar perkataan dan mengikut yang terbaik.
Kalau ulama ni semua perkataan dia betul, Rasul dia betul, tak ada mazhab lah, satu mazhab lah mari mazhab Abu Hanifah tu tak ada dah mazhab lain. Pasal apa ada lagi patut mazhab tu imam tu? Kenapa? Kerana perkataan orang ni ada salah dan betul. Betul kan cara berfikir tuan-tuan? Sampai berapa ni? Lewat nak ya? Ha? Boleh ya? Depa sejuk, saya pun sejuk. Bagaimana menghadapi umat Islam yang taksub dengan hiburan? Tuan-tuan rasa taksub hiburan ni mula lama dah kah? Kau 2-3 tahun ni? Yalah, hiburan ni kita tak kata, Islam tak kata hiburan tak boleh. Tapi tuan-tuan tengok jenis taksub ni mai bila? Baru lagi ni. Ini semua satu perencanaan ni. Tuan-tuan, kalau ramai orang pandai menari, melompat, negara membangun ke? Kita pun nampak rakyat kita maju dah, semua pakai pandai menari lah ni. Macam tu lah. Saya pun tak faham konsep kemajuan tu, tarikh tu, tak faham. Kalau ramai orang pandai buat teknologi, pandai komputer, pandai apa, okey, kita akui lah kan? Yalah, itu menuju kepada kemajuan. Ramai orang pakai jadi macam Mawi. Maju lah negara kita, semua pakai jadi macam Mawi. Mawi hebat. Orang tanya Mawi kan, orang kata anda telah berubah. Dulu anda jadi Bilal, sekarang apa? Sekarang penyanyi dengan macam-macam. Mawi kata, saya jadi Bilal dulu pun bukan dengan pilihan saya. Saya azan, kemudian dia orang lantik saya jadi ya. Kita aja yang lebih-lebih sangat ni. Dia sendiri kata bukan pilihan dia. Tuan tak dengar temu bual lah TV. Dia kata bukan saya nak kutuk dia, tapi kita jangan lebih sangat, kita pula lebih daripada dia. Macam tahu. Saya kadang-kadang majlis macam ni kan, satu tokoh kita taklah tokoh, mana-mana tokoh kan hebat di peringkat antarabangsa cakap isu Mawi. Dalam keadaan umat Islam Iraq kena bom ini, isu Mawi keluar. Orang mari kat Ibnu Umar pada zaman matinya Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Mari pada Ibnu Umar, jauh musafir, jumpa Ibnu Umar nak tanya, ni baju ni kalau kena darah macam ni macam mana hukum? Marah Ibnu Umar, ini soalan kau tanya dia. Ingat kau nak tanya apa hukum darah cucu Rasulullah yang tumpah? Soalan selekeh macam ni kau tanya. Dalam keadaan isu umat Islam hebat, kita tokoh-tokoh ni pergi bincang isu Mawi. Ya Allah, tak adakah kita? Bukanlah saya rasa, tapi artinya macam kita orang yang sedang kelemasan, kita pegang je apa yang sempat. Isu ni ke biar diselesaikan oleh Islam ni. Dia ada bab saddus zara'i', ada bab apa. Kita kena, dia kadang-kadang dia halang satu benda bukan kerana benda tu tak bagus, tapi dia bimbang benda tu membawa benda yang hak. Berdua-duaan lelaki dan perempuan bukan mestinya berlakunya zina, tetapi kalau itu boleh membawa, tetapi pada kemungkinan besar itu boleh menyebabkan berlakunya zina, maka dia haramkan berdua-duaan. Apa saja benda yang boleh membawa kepada yang haram, dia sekat, dia panggil sadduz zara'i', dia larang. Bukan kita kata Mawi tak baik, tetapi mengiktiraf Mawi membawa kepada pengiktirafan kepada institusi yang mengeluarkan Mawi. Dia ada kesan je negatif je. Dan perkara ini kita pun banyak benda dalam hidup ni, banyak benda yang kita tak mau buat, dibimbang akan bawa pada satu benda yang lain. Benda tu kena dia lihat dalam cara meletakkan satu hukum. Saya tak faham soalan.
Kata-kata siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya, dinakal dalam tulisan. Apakah dia hadis? Ia bukan hadis. Dengan sepakat para ulama hadis, ia bukan hadis. An-Nawawi menolaknya, Ibn Sam'ani menolaknya, dan Ibn Taymiyah menolaknya. Ia bukan kata-kata Nabi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan hadis Nabi. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Ramai orang barat yang kenal dirinya, tak kenal Tuhannya. Dan ramai orang sufi yang rasa kenal dirinya. Aura tu aura ni, dia tak kenal Tuhan dah. Dan nak kenal Tuhan ini dengan nas, nak kenal sifat Tuhan dengan nas. Cuma orang yang kenal diri dia mungkin boleh rasa kebesaran Tuhan yang mungkin. Bagaimana? Ini soalan lambung ni. Tengoklah peluk tu boleh dapat apa. Kalau boleh lulus AP, okey lah. Saya bukan ahli politik. Tuan-tuan tanya soalan ni pada majlis orang politik lah. Mereka yang tahu. Kita mana nak pandai lulus. Adakah anjing merupakan najis berat untuk disamak? Ya. Anjing adalah najis berat untuk disamak. Cumanya najis berat ni 3. Dia bahagi. Berat, pertengahan dan ringan. Mughalladhah, mutawassitah, dan mukhaffafah. Yang ulama sepakat najis berat ini ialah anjing. Babi tidak sepakat. Babi tak, lagi saya nampak. Babi tidak sepakat. Anjing ini pun khilaf pada yang mana yang dikatakan berat. Pasal hadis menyebut idza walaghal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Bila anjing jilat bekas kamu maka basuh 7 kali, satunya dengan air tanah. Adakah hanya jilatan anjing saja yang dianggap sebagai najis yang perlu basuh dengan air tanah? Berat tu maksudnya basuh dengan air, kena diikuti dengan air tanah, kemudian baru diikuti dengan 7 yang lain. Nak basuh 8 tak apalah, tapi paling kurangnya 7, salah satunya dengan air tanah. Ataupun tubuh anjing juga najis yang diikuti dengan air tanah. Sebahagian mazhab kata hanya air liur dia sahaja. Kerana hadis itu kata bila anjing jilat. Bila anjing jilat. Cuma tuan-tuan tahu, Quran ada menyebut tentang al-kalbul mu'allam, anjing yang diajar. Kalau anjing tu pergi buru, digigit, kan? Tapi kalau kita yang ajar dia pergi gigit tangkap tu untuk kita, maksudnya dia pergi tangkap kancil, mama, bukan kancil kereta tu, gigit dia yang mati lah. Kancil pelanduk hak betul itulah. Dia pergi tangkap, gigit, tahu pelanduk kecil kan, ditangkap, kita bismillah, dia pergi, dia tangkap untuk kita. Dia mu'allam, dia diajar. Dia gigit, kemudian dia bawa mari kita mati. Kita akan kata, macam mana nak basuh dengan air tanah? Dalam kes tu tak payah basuh air tanah. Rupanya kajian saintifik menunjukkan anjing ni kalau dia tangkap untuk dia keluarkanlah virus yang bahaya tu. Kalau dia tangkap untuk orang, tak. Ini ada orang dapat PhD tau pasal bab ni. Dia banyak lagi bab, salah satu bab ni lah. Rupanya kalau dia tangkap tu, dia gigit tu, untuk diri dia memang air itu keluar. Subhanallah Quran. Tapi kalau dia tangkap untuk orang lain, gigitan tu tak disertai dengan air itulah yang katanya tak boleh, yang menurut kajiannya tak boleh dibuang virus tu melainkan menggunakan air tanah tu. Itu salah satu daripada mukjizat Quran. Sebab tu kita ni terimalah hak Nabi tinggal tu, tak payah tambah-tambah dah lah. Itulah betulnya dalam iman ni. Kau dok pasal kau pandai, kau tambah kereta kau tambah motor kau, sudah lah. Agama ni cukup, hak dia tinggal lah, cukup lah. Nak tambah-tambah apa? Jadi
Sebahagian fuqaha kata kalau kena air liur dia baru basuh dengan ikuti air tanah. Sebahagian kata kalau kena badan dia pun sama dengan air liur dia. Itu yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dengan mazhab Malik, mereka tak kisah pegang anjing pun mereka tak anggap. Maka habis tinggi mereka basuh. Okey, di atas alasan-alasan mereka. Katalah kita terima pada mazhab Syafi'i lambat ni, ataupun tuan-tuan hanya terima jilatannya saja, sama seperti sebutan dalam hadis. Mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengaitkan hal ini sama dengan khinzir. Khinzir kalau anjing pun kena basuh 7 kali satu air tanah, khinzir lagi teruk. Maka kata dia, sebab tu kita babi pun kita samak. Kita panggil samak lah basuh 7 kali dengan diketai dengan air tanah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, imam dalam mazhab Syafi'i, besar, muhakkik. Kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, Nawawi menyatakan dari segi dalil pendapat Syafi'i ini tidak ada bukti. Nabi hanya sebut anjing. Kata dikaitkan dengan khinzir ni satu andaian. Maka kata Nawawi, kalau kena khinzir hanya basuh sehingga hilang kesannya, tak memerlukan air tanah. Kalau tuan-tuan tanya saya kata pendapat Nawawi lebih kukuh. Kalau orang tanya kita macam mana bekas di hotel ni, bekas dia pernah guna khinzir apa semua ni, kita kata basuh sehingga hilang kesan, bau dan rasa, memenuhi, tak memerlukan air tanah. Kalau dia tanya, dia berkata kena air tanah, itu pada pendapat awal mazhab. Tapi An-Nawawi dan demikian mazhab lain juga menyokong Nawawi tak memerlukan. Doh ustaz, saya tak mau dah, saya duk biasa dengan air tanah. Basuh ikut kau habang. Itu pun nak bising apa? Karena tu nak tengkau. Kau dah nak basuh dengan air tanah, basuhlah. Kita bagi tahu fatwa imam yang kata tak payah basuh. Yang tu pun dia duduk jadi bising satu masjid. Alah, selekeh betul lah. Macam cerita Mawi juga. Benda tu ini kadang-kadang masjid ni, janganlah ahli-ahli yang tak intelektual ni, mana penceramah jalanan memang ceramah. Biar ahli ilmuwan saja yang mengetahui rujukan, yang mengetahui batas-batas ilmu, kadar perbincangan ilmiah, mereka saja yang masuk. Mamak nasi kandang, mamak basmbuah pun nak masuk main ceramah, mampus lah. Ulah yang bukan-bukan. Ini dalam masalah ni, you nak basuh, ya basuh lah. Kita bagi tahu kaul yang you basuh pun tak ada dalil. Tapi dah you nak basuh juga, basuhlah pinggan you punya, bukan pinggan saya. Dia benda ni pun nak jadi pembalahan, nak pergi mengadu. Oh, Dr. Mufti ni, Dr. Asri kata orang tak payah basuh. Basuhlah orang mahal. Aku sebut kaul mazhab Nawawi. Kadang-kadang selekeh betul lah. Itu yang malas kadang-kadang. Selekeh. Benda-benda macam ini, dengarlah, jangan duk ujung tu. Babi pula dah boleh. Dengar tak habis orang cerita apa. Orang cerita. Macam tu juga masalah ahlul kitab tu. Yang saya sebut tu. Saya tak mau menikah dengan ahlul kitab. Tak mau tak apa, siapa suruh menikah? Quran bagi sembelihan ahlul kitab misalnya. Tonton pergi. Ni dia kata ahlul kitab ni yang kata boleh makan sembelihan dia ni sebelum kitab dia ubah. Kalau kitab dah ubah tak boleh. Kita habaq. Kalau kitab dia tak ubah, dia tak jadi ahlul kitab lah. Dia masuk Islam lah. Kitab tu nanti suruh dia masuk Islam. Kalau kitab dia tak ubah, dia duk baca kitab tu, dia tak mau ikut Nabi Muhammad, dia Islam ke dia kafir? Kafir juga. Dia ubah kitab ni kemarin dulu ke sebelum kedatangan Nabi lagi?
sebelum kedatangan Nabi, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah. Mereka ubah kitab sebelum tu lagi. Tuhan mencerca mereka, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Kufurlah orang yang menyatakan Allah itu tiga daripada yang tiga. Tapi Tuhan kata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir itu berpecah. Tidaklah orang-orang kafir, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, tidaklah orang-orang kafir itu daripada golongan ahlul kitab dan musyrikin berpecah, melainkan setelah datang kepada mereka keterangan. Jadi orang kafir Tuhan bagi pada dua, satu ahlul kitab, satu musyrikin. You kena faham tu. Dia bahagikan dua. Kalau tidak dia kata lam yakunil ladzina kafaru minal musyrikin. Orang musyrikin, ahli kitab masuk. Tak, ahli kitab dia tak asing. Ahlul kitab wal musyrikin. Maksudnya walaupun ahli kitab tu kafir, tapi dia bukan kafir setara dengan musyrikin. Simple lah, nak faham dah. Dalam dia marah ke ahlul kitab, dia kata mereka rubah kitab. Dia kata ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, mari kalimah yang sama antara kita dan kamu. Nabi hantar surat pada Maharaja Rum, tulis ya ahlul kitab, mereka tu Kristian. Dalam masa yang sama dia kata wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitum ujurahum. Dan makanan orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab halal untuk kamu. Makanan kamu halal untuk mereka. Dan wanita-wanita yang baik di kalangan mukminat dan wanita yang baik di kalangan mereka yang diberikan kitab jika kamu memberikan kepada mereka maharnya. Dia bagi orang Kristian sembelih, dia bagi kita makan. Quran bagi. Ustaz, saya tak mau makan. Tak payah makan lah. Apa bukan dia suruh paksa makan, dia bagi. Kita pergi negeri yang Kristian sembelih. Ui, mana boleh macam ni? Ini fatwa international, tahu tak? Majlis fiqh antarabangsa keluarkan fatwa tu. Oh, dia tak boleh. Dia kata depa orang Kristian ni law ni mengarut. Hak orang Islam mengarut memperlambat. Mereka kafir. Kita tak kata mereka Islam. Mereka kafir. Cumanya mereka diizinkan kita memakan sembelihan mereka. Kita pergi ke Amerika, kita pergi ke New Zealand, mereka sembelih, mereka pergi ke church, mereka orang dia orang Kristian, kita makan sembelihan dia. Bukan berarti kita iktiraf agama dia, tak. Tuhan bagi kita makan sembelihan dia. Yahudi kita makan, Yahudi lagi teruk, dia bila sembelih kena tunjuk ke rabai dah, lagi teruk dah. Oleh kerana itu, maka siapa yang nak makan? Dia kata, teruk depa ni nak makan makanan Kristian ni. Siapa kata nak makan? Kita kata boleh makan, you tak mau makan, makanlah. Mamat dah ada sembelih juga mamat. Tapi satu orang yang pergi ke Eropah, tiba-tiba tak ada makanan, ada sembelih orang Kristian, dia tanya boleh makan, kita kata boleh. Demikian wanita-wanita yang baik di kalangan wanita Kristian. Lelaki tak boleh kahwin dengan mereka kerana lelaki merosak rumah tangga. Dekat dah agama mereka dengan kita, mudah-mudahan mereka masuk Islam. Tapi wanita yang Islam tak berkahwin dengan lelaki Kristian. Tapi kalau lelaki tu tak ada nak kahwin pun, nak nampak Kristian dah, dia tak kahwin lah. Tapi perkahwinan yang boleh menyebabkan orang tu masuk kepada Islam dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oh, kita tak mau tak apa, ini bukan satu kewajipan. Dia susah masalah dia nak berkait dengan orang lain. You tak mau tak apa. Maka sembelihan datang. Sebab tu di negeri Kristian lebih selamat untuk kita makan. Tapi kalau orang barat itu dia menganut ideologi komunis, free thinker, tak percaya Tuhan, dia Mat Saleh. Bukan kita kira pada Mat Saleh dia tu, bukan kira pada kulit putih, kita kira pada agama dia. Oh, mana tahu Ustaz, dia duduk sebelah kita ingat dia orang Kristian, rupanya dia i'tiqad dia rosak dah. Kita hukum yang zahir.
mat haduk sembelih kepala pakai kepiah pun kita kena tahu letak sembang dia, mungkin entekak dia pun ajaran ayah pin. Tapi pada zahirnya kita nampak dia Islam. Mana kita nak tahu yang di sebalik hati dia? Kalau manusia nak disuruh hukum di sebalik yang dalam hati orang, tak ada benda yang boleh selesai. Bukan pengetahuan kita. Tuan-tuan, ini very simple benda-benda macam ni. Siapa yang nak pegang, siapa yang tak mau. Tu mau satu orang Islam, dia dunia tuan-tuan tekan internet, semua dunia tuan-tuan tahu. Tiba-tiba dalam masalah mazhab Islam, duk sempit macam tu ya. Tahulah bagi luas sikit. Sebab tu pergi Mekah tengok, oh salah ni, dia betul. Macam lah. Saya tak pernah jumpa pun yang mereka amal tu. Macam hang mengaji habis dah. Orang ambil semayang tu, orang sapu stokin. Mashu jawrabain. Ada dalam hadis Anas, ada dalam hadis Nabi. Para fuqaha, ulama, Ahmad Syakir himpunkan masalah mashu jawrabain. Sama seperti sapu khuf. Orang boleh sapu stokin dah. Dia tengok, Arab ni tak mengaji, kata. Dia mengaji. Najis. Ini kadang-kadang orang Melayu ni terlebih pandai lah. Saya tak mau, sudah lah. Awak tak mau sapu, saya tak mau, saya nak buka stokin saya, buka lah. Tapi ini suatu kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Orang mari, orang cedera, accident. Kau tanya kita, balut dia, kita kata you ambil semayang. Tempat you balut tu tak payah buat apa, sama ada you nak sapu kat atas tu, tak sapu langsung. Di atas mazhab Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam Al-Muhalla, kata Ibn Hazmin, tempat yang dibalut tu dah terangkat taklif, dah terangkat kewajipan. Tuhan tidak mewajibkan apa yang kita tak mampu. Tempat tu dah cedera, macam mana nak basuh? Tak ada ganti apa. Setengah mazhab di atas mashu jabirah, dia kata sapu juga kat atas tu, tak apa. Mari qaul kata mula-mula tayamum, lepas tu ambil wuduk. Itu kan di fatwa di Malaysia semua betul. Kita kata memang kita tahu ada riwayat Abu Daud, tetapi hadis itu dihukum oleh para ulama sebagai dhaif. Dari segi ruh taisir, dia bagi ruh nak memudahkan orang yang sakit, tak sampai. Dahlah cedera, nak kena dua kerja pula. Satu tayamum, satu lagi wuduk. Kawan hak sihat satu ya, dia yang sakit dua. Saya kata bukanlah saya tidak hormat. Ya, kita tahulah mazhab Syafi'i, kita hormat mazhab di atas kepala dan mata kita, penghormatan yang tertinggi. Namun dalam masalah ni kita kata sesungguhnya berpada dengan qaul di mana imam sebut, kalau dia ambil wuduk pun berpadalah. Yang mana boleh sapu, tak boleh sapu. Hang ustaz ceramah dalam masjid senanglah. Kawan duduk terkedang di hospital tu, dia kata tak boleh makcik, kena buat macam mana saya bagi. Dia sedang, dia tak sakit dah, lepas ni dia makan pula. Kawan yang duduk hospital tu tak boleh buat, akhirnya dia tak semayang. Sebab tu ramai orang tua-tua bila semua semayang, masa sakit ujung hayat mereka tak solat. Makcik macam mana lah nak solat, nak pergi tandai pun terketak-ketak, dia kata. Kita kata makcik sakit tahu, makcik boleh jamakkan salat makcik tanpa qasar. Demikian itu ada hadis Muslim bintu Jahash, fuqaha sebut qasar memang khas untuk musafir, tetapi jamak tidak mesti musafir. Ustaz tu kata tak boleh. Habis ustaz kata apa? Tak apalah, makcik qada lah besok. Kalau subhanallah, makcik tidak ada qada lah masalah ni, dia salat. Sama ada jamak takdim dan jamak takhir. Dalam masalah jamak, orang yang bedah orang, saya sebut contoh orang bedah orang. Doktor yang bedah orang, walaupun dia tak musafir, dia boleh jamak. Dia duduk tengah bedah orang kan. Masuk ni, pegang dah aku nak pergi mayang. Mampu yang mati dia ni. Apa punya selekeh fiqah. Dia boleh jamak tu. Sebab tu alhamdulillah doktor-doktor perubatan Muslim Malaysia memang selalu menjemput kita. Kita akan uraikan fiqh ini kepada mereka. Ada dalam hadis, kenapa tak boleh pula? Dia kena bedah. Dia kata, kita bedah ni lah pukul 10 aku nak mayang lu. Mana boleh? Dia nak kena bedah segera, dia accident. Kata sebedah, kata pukul 7. Maghrib masuk ada sejam je. Dia tanpa selesai lu, aku pergi mayang lu lah. Pelan-pelan lah. Ingat apa? Ingat kenuri lah. Dia boleh jamak takhir kan?
Demikian orang yang jaga mesin yang besar-besar. Dr. Yusuf Qaradawi buat, kalau trafik, polis yang jaga trafik pun boleh, kata. Takkan dia kata, hampa belangak lah tu, kau pergi mayang. Baca fatwa dah. Demikian orang yang masuk ke dalam parlimen penting, orang Islam dan negeri Britain apa semua, dia tak kira waktu. Dia nak pertahankan isu orang Islam. Dia boleh jemaah takhir. Takkan masa perbahasan tu saya tak ada, saya mayang tu saya tak pertahan dah. Tak, dia boleh. Islam ini innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, kata Nabi. Agama itu mudah, tak ada orang yang menyusah-nyusahkan. Akhirnya dia yang jadi payah. Innama yuridullahu bikumul yusra, Tuhan mau daripada kamu senang, wala yuridu bikumul usra, dia tak mau daripada kamu susah. Ayat ni datang selepas dia memberikan kelonggaran kepada orang-orang untuk mengqadakan puasa apabila mereka musafir dan sakit. Kita memang bab-bab, sebab tu kita bab akikah mengkurban. Kita memang kerah. Mai Cina bukan Islam lah, mai nak kenuri, wis sedap memang daging ni. Dia tu teringin. Memang dia tak hidang daging ayam. Lu tak boleh makan, ini kita kurban. Cina tu terliok ayam tu lah. Dia tak bagi lah. Dia tanya saya kata apa salah anda bagi ke dia? Tidak ada nas pun yang kata larang dia. Dia bukan kafir harbi yang memerangi agama. Dia kata ada ustaz, kata memang saya tahu, tapi dari segi nas yang terang tak ada. Fatwa Ibn Baz keluar kata boleh, tak ada terang pun. Jadi saya tak boleh, Ustaz, bab ni saya keras. Bab ni hang keras tapi neri hang bagi kat dia. Badan lah kata. Bab neri, bab apa, hang ambil terus kat dia, tak apa. Bab daging sekutui tu kira badan agama fiqh kita. Selekehnya fiqh. Saya bukanlah nak tegas masalah tu, tapi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita semua. Tuan-tuan bacalah. Balik baca buku Qaradawi, banyak diterjemahkan. Untuk orang yang tak boleh bahasa Arab, baca bagi luaslah fiqh kita. Kitab mazhab Syafi'i, balik baca Al-Um tu sendiri. Jangan duk baca hak orang tulis perukunan, baca hak yang original. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.